Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. InsyaAllah pada petang ini, sebagaimana kita telah iklankan dan juga nyatakan di page Hauzah Fikir, InsyaAllah sepanjang Ramadan ini ada dua buah buku yang disarankan oleh penganjur untuk kita baca sama-sama. Kedua-duanya berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama ialah buku perumpamaan dan juga perbandingan dalam Al-Quran, Al-Amthal fil Quran. Dan yang kedua ialah buku Al-Qistas Al-Mustaqim karangan Al-Imam Al-Ghazali. Perkaitannya dalam Al-Quran, walaupun buku ini ialah tentang mantik, tetapi perkaitannya ialah pada Imam Al-Ghazali selaku penulisnya mengaitkan ataupun menjelaskan tentang asas-asas mantik berdasarkan Al-Quran. Hal ini akan diterangkan lebih lanjut oleh sahabat saya Ustaz Muhammad Hilmi Maljuni esok insya-Allah. Adapun berkenaan perumpamaan dan juga perbandingan dalam Al-Quran, maka buku yang diguna sebagaimana telah dinyatakan ialah buku oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim yang saya berpeluang terjemahkannya dan juga dah diterbitkan dan juga dijual oleh Hauzah Fikir, Facebook ini. Baik, berkenaan dengan perumpamaan dalam Al-Quran, perumpamaan ini suatu dalam bahasa kita ada kan, bila kita mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sebab apa? Sebab ada suatu persamaan yang kita mahu kaitkan. Kalau tidak ada persamaan, kita tak boleh nak sebut perumpamaan kan. Ada persamaan, lalu yang boleh dikaitkan dengan topik yang kita sedang bincang dan sebagainya, maka kita pun sebut itu sebagai perumpamaan. Ataupun perumpamaan itu juga selain kerana hal tersebut, kerana ada persamaan tertentu, perumpamaan tujuannya ialah untuk mempermudah kita faham sesuatu yang kalau tidak diumpamakan dia akan jadi susah nak faham. Okey, kalau pun mudah dah faham, tetapi nak suruh kefahaman itu lebih jelas dan juga lebih berkesan. Okey, sebab perumpamaan ini ibarat ada satu idea kita nak bagi tahu ke orang, atau satu perkara kita nak bagi tahu ke orang. Lalu kita sebut perkara ini umpamanya sekian-sekian. Kepantasannya lagi lajulah daripada citah, kita katakan. Umpamakan kelajuan sesuatu dengan citah. Sebab nak bagi tahu kepantasan yang cukup hebat. Okey, ataupun kekuatan yang cukup hebat, lagi kuatlah daripada, contohnya daripada singa ke daripada gajah ke apa ke. Itu perumpamaan. Baik, bagi sesiapa yang ada buku perumpamaan dalam Al-Quran, ataupun kalau belum beli, boleh beli. Dalam buku ini saya ada sediakan pengenalan dalam 10 muka surat lebih kurang, pengenalan tentang perumpamaan dalam Al-Quran, menyebut tentang objektif dan juga keistimewaannya dan juga sebagainya. Baik, kalau tentang perumpamaan dalam Quran, salah satu perkara yang mungkin saya perlu highlight sebelum kita masuk teks yang dibicarakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim ialah perumpamaan merupakan salah satu uslub perbandingan, permisalan, merupakan salah satu uslub pendekatan Al-Quran dalam berbicara dengan manusia. Okey, pendekatan Tuhan dalam berbicara dengan manusia. Dalam Quran ada ayat-ayat berbentuk perintah, larangan. Dalam Quran ada ayat-ayat berbentuk kisah. Untuk apa? Untuk ambil pengajaran. Kisah orang baik untuk kita ikut, kisah orang jahat untuk kita jauhi. Dalam Quran ada. Dalam Quran, okey, ada terpanggil kisah tentang syurga neraka, katakan.
apa yang akan dapat, apa yang kepada orang yang buat baik, apa yang akan dapat balasan kepada orang yang buat buruk, jahat. Dalam Quran juga ada perumpamaan. Okey, perumpamaan ini selain ada kisah-kisah orang terdahulu, selain ada itu, selain ada ini, ayat tentang tauhid, ayat tentang hukum hakam pun semua, Quran ada juga ayat-ayat berkaitan tauhid, ayat-ayat berkaitan hukum hakam, tetapi ditampilkan dalam bentuk perumpamaan, bertujuan untuk meneguhkan lagi kefahaman tentang konsep ketuhanan dan juga konsep ataupun perkara berkaitan hukum hakam. Baik. Jadi itu tentang sedikitlah tentang perumpamaan, yang mana merupakan salah satu ciri yang menarik dalam Al-Quran, yang bukan dalam bentuk Quran ni bukan macam buku ilmiah. Ini bukan macam buku ilmiah yang ditulis ada bab, ada itu, ada ini, tak. Lain. Bukan syair, tidak juga. Okey. Bukan itu, bukan ini. Quran kalamullah. Ada keistimewaan yang tersendiri. Kisahnya kita lihat mungkin kecil-kecil dulu, kalau kita baca terjemahan kisahnya macam bercampur. Sekejap baca kisah ni, tapi bila besar-besar kita belajar, rupa-rupanya kisah itu tak bercampur-campur, tapi kisah itu saling ada perkaitan antara satu sama lain. Okey. Jadi itu tentang Quran. Dan salah satu keistimewaan Quran ialah ada perumpamaan. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ini semalam, siapa yang solat tarawih, kita akan lalui ayat kalau baca dari awal Al-Baqarah. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kan? Dan dalam Al-Baqarah memang ada tentang perumpamaan. Okey, ada beberapa perumpamaan dalam surah Al-Baqarah. Ada beberapa perumpamaan dalam surah-surah lain. Bahkan ada surah yang ayat tentang perumpamaan tersebut dijadikan nama surah. Contoh Al-Ankabut. Okey, kita akan lalui insya-Allah perumpamaan tersebut dalam beberapa hari selepas ini. Tentang laba-laba. Perumpamaan orang yang bergantung kepada selain daripada Tuhan. Seperti bergantung kepada suatu kekuatan yang cukup lemah, suatu perkara yang cukup lemah, seperti sarang laba-laba. Itu dalam ayat tersebut berada dalam satu surah namanya Al-Ankabut. Baik. Jadi Al-Imam Ibn Qayyim menulis tentang perumpamaan Al-Quran dalam buku beliau A'lam Al-Muwaqqi'in. A'lam Al-Muwaqqi'in ini kitab besar, dalam tu ada pelbagai perbincangan. Umumnya tentang tentang dasar-dasar agama, tentang kaedah-kaedah berfikir menurut agama fiqh semua, kan. Ada tentang qiyas, sampai ada buat kitab berasingan qiyas. Ada tentang illah, ada tentang asrarus syariah. Dalam itu juga ada tentang fatwa, ada tentang qiyas ni panjang beliau ulas. Ada tentang amsal, di celah-celah perbincangan tersebut ada amsal, ada tentang perumpamaan. Yang saya ambil daripada itu, saya terjemahkan. Dan juga sebahagian penulis sejak dahulu lagi, dah beberapa kurun lagi, sekian lama, memang buku ini diterbit berasingan, Al-Amsal fil Quran, tapi kandungan ini sama dengan apa yang terdapat dalam A'lam Al-Muwaqqi'in, kitab Al-Imam Ibn Qayyim. Baik. Dalam Quran terdapat Al-Amsal, kata Ibn Qayyim, yang hanya difahami oleh golongan yang berilmu. Ini merupakan beliau sebut tentang amsal, salah satu kandungan dalam Al-Quran, dan juga beliau sebut petik, beliau iktibas daripada Al-Quran, yang hanya difahami oleh golongan yang berilmu. La ya'qiluha illa al-alimun. Tidak ada yang tahu, tak ada yang mengerti, memahami makna ini melainkan orang itu berilmu. Sebab tu dalam satu bahagian yang lain, bukan dalam buku inilah, Imam Ibn Qayyim menceritakan tentang pentingnya untuk mengetahui amsal ini. Syarat seolah-olah kalau tak tahu perumpamaan dalam Quran, tahu makna yang dikehendaki, mesej yang disampaikan Tuhan, ialah perkiraannya adalah tentang pertimbangan seorang itu berilmu ataupun tidak. Kalau tak faham, dia seolah-olah tidak berilmu. Sebab tu ada dinukilkan kisah setengah ulama, bila dia tak faham satu perumpamaan itu, dia menangis. Dia menangis sebab dia kata, sebab dia tak faham itu, dia termasuk dalam golongan al-jahilin, bukan lagi al-alimun, sebagaimana
disebut oleh Al-Quran. Dan juga beliau kata yang hanya difahami oleh golongan yang berilmu. Maka berusaha untuk memahami amsal, perumpamaan juga perbandingan Al-Quran adalah usaha untuk kita menjadi orang yang berilmu tentang urusan agama dan juga tentang panduan agama dalam kehidupan. Okey. Di amsal ini kalau ikut takrifnya secara ringkas kita boleh ringkaskan tentang berkaitan apa yang saya sebut sebentar tadi, ialah kita lihat suatu yang ada persamaan antara dua tu, ada persamaan, lalu persamaan dalam sifat tertentu, dalam hukum tertentu, hukum akhir yang kita mau ataupun natijah akhir yang kita mau kaitkan ada persamaan, lalu kita pun buat umpamakan sesuatu A dengan B katakan. Okey, kita umpamakan keberanian dengan dengan singa katakan, ataupun kecomelan sesuatu contohnya dengan kucing sebahagian orang, kan, ataupun mengumpamakan seorang yang cukup rajin sebagai contoh dengan perkara tertentu, haiwan tertentu ke yang cukup bagus katakan dalam buat kerja, ataupun mengumpamakan seorang yang cukup pemalas dengan haiwan tertentu yang malas. Quran memang banyak guna perkara sebegini. Maksudnya mengumpamakan sesuatu dengan melihat kepada alam, haiwan, tumbuhan, air, api dan juga sebagainya. Ini kata Syekh Fadil Hasan Abbas, ini sifat perumpamaan yang berbeza dengan perumpamaan tashbih yang terdapat dalam kitab ataupun bukan dalam kitab, dalam amalan orang Arab sebelum Quran turun. Sebab mereka lebih terhad dengan persekitaran, konteks mereka, jadi limited. Tetapi Al-Quran datang dalam perumpamaannya datang dalam bentuk yang lebih luas, mesejnya lebih universal. Okey, itu kata Syekh Fadil Hasan Abbas tentang salah satu ciri keistimewaan amsal ataupun perumpamaan dalam Al-Quran. Baik, jadi selepas menerangkan makna tersebut, ataupun perumpamaan juga merupakan, mungkin kita boleh sebut sebagai kata Ibn Qayyim, menjelaskan perkara yang berada dalam alam fikiran dengan perkara yang ada dalam alam nyata yang kita boleh rasa, boleh cerap, kita boleh nampak, boleh dengar. Okey. Sebab apa? Sebab nak mempermudahkan kita faham. Kita biasa guna sebenarnya. Sedar tak sedar kita biasa guna. Okey. Cikgu-cikgu kita biasa guna. Nak mengajar kita, nak memudahkan kita faham, dan juga kita biasa guna. Sebab konsep perumpamaan ni lah untuk memudahkan faham. Kalau kita mengumpamakan sesuatu dengan perkara yang susah faham, itu masalah. Kita mengumpamakan sesuatu dengan perkara yang tak ada di satu tempat tu. Tak pernah orang lihat benda tu. Tak pernah orang lihat haiwan tu. Tak pernah orang lihat tumbuhan tu. Tak pernah orang lihat perkara tu. Maka itu suatu konsep yang salah lah sudut perumpamaan. Sebab perumpamaan ini untuk takrib, untuk mempermudahkan kefahaman sesuatu yang susah untuk difahami. Okey? Baik. Jadi beliau selepas itu beliau memulakan tentang perbandingan golongan munafik dalam surah Al-Baqarah. Dia kata, bermula dengan ayat yang 17 sampai 19. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, firman Allah Subhanahu Wa Taala, masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Di perbandingan hal golongan munafik itu samalah seperti orang yang menyalakan api. Apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya menerangi mereka dan juga dibiarkan mereka berada dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu pun. Mereka, orang tersebut seolah-olah pekak, bisu dan juga buta. Dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali. Atau perbandingan mereka adalah seperti orang yang ditimpa hujan. Tadi berkait dengan api. Api dan juga air ni. Yang kedua hujan, air. Tapi hujan lebat dari langit, soyib, bersama-sama dengan gelap gelita dan juga guruh serta kilat. Mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari melanggar suara petir kerana mereka takut mati. Masakan mereka boleh terlepas sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Okey, sampai seterusnya ayat yang ke-20, innallaha ala kulli syai'in qadir.
Kilat itu pula hampir-hampir menyambar, menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pencaranya, mereka berjalan dalam cahaya. Apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bingungnya. Sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan juga penglihatan mereka. Sungguh Allah Ta'ala Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ini ayatnya. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengumpamakan orang munafik berdasarkan keadaan mereka dengan dua perumpamaan, iaitu api dan juga air. Apa maksud munafik? Luar lain, dalam lain. Na'udzubillah. Sebab tu bila sebut ciri-ciri munafik antaranya menipu. Dan ia tak mengaku menipu. Sebab menipu ni perbuatan orang yang sedang memanipulasi kebenaran. Dia kata sesuatu perkara itu, orang pun rasa betul, tapi itu salah. Tapi itu sesuatu yang tidak betul. Okey? Atau memungkiri janji. Kan? Itu sifat-sifat. Tapi tak semua orang itu akan jadi, kita kata munafik tak? Itu sifat-sifat munafik. Kalau konsisten, seorang itu konsisten dengan sifat-sifat ini, sebut dalam hadis Nabi SAW itu, seorang itu ada potensi untuk jadi munafik. Apa maksudnya? Maksudnya ialah munafik ni berkait dengan etika masyarakat, etika kita dengan orang lain. Beri kesan kepada orang lain. Sebab menipu, buat persaksi palsu, buat penyaksian palsu, mungkir janji, menghasut dan juga sebagainya. Sebab tu kalau tengok sifat-sifat golongan munafik pada zaman Rasulullah SAW, mencari dunia dengan kepentingan, mengutamakan kepentingan dunia. Perang tak nak pergi, tapi kalau ghanimah dapat, dia nak, contohnya. Ataupun kalau kalah, dia kata, aku kata dah tak payah pergi perang. Ayat begini banyak dalam Quran tentang sifat munafik. Tak payah pergi perang lah, kan dah mati, kata. Tapi kalau menang pula, itu kalau kalah. Kalau menang pula, kami kena pergi tapi tak dapat. Tapi cepat-cepat dia cuba dapatkan alasan apa semua, dan juga cuba justify, dan juga cuba nak dapat keuntungan yang dibawa balik daripada harta rampasan perang. Itu munafik. Okey? Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala mengumpamakan orang munafik berdasarkan keadaan mereka dengan dua perumpamaan, itulah api dan juga air. Sebab apa? Sebab dalam perkataan air dan juga cahaya terkandung makna menerangi, cahaya, mencerahkan dan juga kehidupan. Okey? Ada maksud penting. Sebab air tu berkait dengan kehidupan. Okey? Dan juga dalam Quran juga ada demikian. Air daripada langit untuk kehidupan kita, fizikal kita. Okey? Wahyu daripada langit untuk kehidupan hati kita, kehidupan dalaman kita. Kan? Sebab tu kedua-duanya anzala. Okey? Jadi perumpamaan api pula Allah Ta'ala menjadikan wahyu yang diturunkan daripada langit mengandung kehidupan dan juga pencahayaan bagi hati. Disebabkan itu wahyu dinamakan sebagai roh dalam surah Syura ayat 52. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran, yakni sebagai roh daripada kami. Dan juga wahyu juga disebut sebagai nur dalam surah An-Nisa ayat 174. Kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran sebagai nur yang menerangi. Nabi SAW juga dalam Quran ada ayat yang kita boleh tafsirkan sebagai Nabi SAW sebagai nur, dan Nabi SAW cahaya, kan, yang menerangi manusia. Allah SWT juga menjadikan golongan yang menerima wahyu sebagai golongan yang hidup dalam cahaya, manakala orang yang tidak mengendahkan ajaran wahyu pula dijadikan sebagai mayat yang berada dalam kegelapan. Jadi Allah Ta'ala pula menceritakan seterusnya dalam ayat itu, kalau kita lihat tentang golongan munafik, tentang sejauh mana mereka memanfaatkan kandungan wahyu. Wahyu mengandungi cahaya, kita kata. Okey? Tetapi cahaya itu tidak diendahkan. Lalu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Ayat yang ke-17 tadi yang kita baca. Allah Ta'ala membawa pergi cahaya mereka, membiarkan mereka berada dalam gelap kita, mereka tak nampak apa-apa. La yubsirun. Okey, jadi apabila wahyu itu tidak dimanfaatkan, hilanglah cahaya itu. Yang tinggal ialah kehangatan dan juga kepanasannya. Okey, menyalakan api kalau ikut agar menerangi, masuk Islam untuk dapat manfaat. Tapi apabila tidak manfaatkannya, maka cahaya itu pun padam daripada mereka. Okey? Lalu disebabkan itu, Allah Ta'ala sebut zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Allah Ta'ala kata menghilangkan cahaya yang menerangi mereka. Allah Ta'ala tidak kata menghilangkan api. Api ada.
Cahaya tu yang hilang. Okey, alasannya ialah terdapat makna pencahayaan dan juga pembakaran pada perkataan api. Okey, jadi panas dia masih ada, cahaya untuk dimanfaatkan itu tak ada. Itu perangai ataupun itu bandingan, itu perumpamaan tentang keadaan orang yang munafik. Cahaya dia masuk sepatutnya dimanfaatkan cahaya Islam, cahaya hidayah dan juga sebagainya, tetapi berlaku sebaliknya. Okey. Allah hanya menghilangkan cahaya api, mengekalkan kehangatannya buat mereka dan meninggalkan mereka dalam gelap gelita, tidak nampak sesuatu pun. Ini merupakan keadaan golongan yang melihat kemudian buta. Semua berkemenamnya fahum la yarji'un, kan? Melihat kemudian buta, tak nampak. Ini nampak kebenaran, tak tahu, na'udzubillah. Mengiktiraf kemudian ingkari. Memeluk agama Islam kemudian meninggalkannya dengan hati. Sebab itu ayat 18, fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali. Kau berterusan perangai begini. Boleh taubat tak orang munafik? Boleh taubat. Tapi kalau berterusan perangai macam ni, tidak akan boleh kembali lagi. Seterusnya, ayat seterusnya ialah perumpamaan hujan. Lebat. Datang dengan guruh, kilat. Ini perumpamaan air. Tadi sebut tentang api. Ini perumpamaan air pula. Allah menyebut keadaan golongan munafik dengan mengumpamakan mereka dengan air. Allah membandingkan mereka dengan orang yang ditimpa hujan lebat yang turun daripada langit bersama-sama dengan gelap gelita, guruh dan juga kilat. Maka ayat, apa maksud hujan lebat, gelap gelita dan juga guruh dan juga kilat itu? Ia lebih kepada ayat-ayat yang bersifat mereka tak suka. Perintah buat sesuatu yang memberatkan mereka, dah jadi macam hujan lebat. Larangan yang susah mereka nak tinggal, jadi macam guruh. Okey, itu yang kita boleh nampak. Jadi kelemahan mata hati mereka. Maka tegahan, balasan buruk, ancaman, perintah, larangan kerana Al-Quran itu menjadi amat mengerikan buat mereka. Jadi dalam ayat ini ada perumpamaan tentang perkara-perkara tersebut. Di sisi orang munafik, mereka rasa ayat-ayat begini, aduh, kerasnya. Tak nak ayat keras-keras, nak ayat syok, nak kasih sayang je. Al-Quran balance, ada kasih sayang dan juga ada ancaman. Balance, ada rahmat dan juga ada adlun. Balance, ada arahan untuk memelihara dan juga arahan untuk membanteras. Dua-dua sekali ada. Okey. Jadi mereka ayat-ayat berbentuk tegahan, sebut tentang balasan buruk, neraka. Tuhan tak zalim, Tuhan tak garang, Tuhan tak kejam. Kita tak kata Tuhan kejam, kita tak kata Tuhan zalim. Kita kata Tuhan Maha Adil. Dan seorang itu melanggar perintah Tuhan setelah Tuhan tunjuk kepada dia dan juga kurniakan dia akal, nikmat akal, dan utuskan mereka rasul, maka ketika itu keadilan Tuhan, Allah Maha Adil. Jadi kalau seorang itu melanggar lalu dia dihukum, itu tak ada masalah, kan? Itu sifat adil pada Allah Subhanahu Taala. Tapi golongan ini mereka anggap itu seperti suara petir. Dan juga apa-apa yang menakutkan. Mereka kata keadaan mereka lah seperti keadaan orang yang ditimpa dengan hujan bersama-sama ketika hujan lebat tu ada guruh, ada gelap gelita. Cuba bayangkan. Kalau kita nak faham lagi tentang perumpamaan dalam Quran, kita cuba bayangkan kita berada dalam situasi yang sedang digambarkan itu. Okey, Syekh ataupun Sayyid Qutb, topik beliau taswir fanni, ini salah satu yang berkait dengan perumpamaan lah. Cuba bayangkan, baru kita dapat rasa itu keadaan golongan munafik macam tadi, kan? Itu keadaan ayat yang mahu disampaikan. Sebab itu kata beliau, disebabkan kelemahannya, maka dia pun menutup telinganya dengan dua jarinya. Dalam Quran sebut asabi'ahum, kan? Asabi', bukan dua, banyak jari. Tapi sebagian ulama akan kata bila masuk perkataan asabi' ni maksudnya dua jari, mana muat banyak jari, kan? So maksud sebut perkataan yang maksudnya banyak, tetapi dengan maksud yang dua jari macam tu je, maksud juz. Okey. Tapi sebahagian ulama kata maksud memang letak dua jari-jari belaka, jari jemari, sebab sungguhnya tak nak dengar. Antara yang saya pernah perasan tafsiran ini dan juga highlight tentang perkara ini adalah Syekh Al-Allamah Fadil Hasan Abbas. Highlight maksudnya bukan sekadar dua jari, tapi maksudnya semua jari lah. Asabi'ahum. Pejam mata sebab takut ditimpa oleh petir, berada dalam ketakutan. Okey. Lalu Al-Imam Ibn Qayyim memberi contoh kelompok lemah dalam kalangan anak-anak murid Jahmiyah.
Golongan yang menyeleweng dalam sejarah umat Islam, yang dinasbahkan kepada tokoh utamanya iaitu Al-Jaham bin Safwan. Dan juga ahli bid'ah apabila mereka mendengar sedikit daripada ayat-ayat Quran dan juga hadis berkaitan sifat-sifat Allah, sebab mereka menolak, menafikan kan. Jadi yang bertentangan dengan kepercayaan bid'ah mereka atau kepercayaan yang salah mereka, pasti mereka akan berpaling. Mereka kata ayat ni tak ada. Mereka tak nak dengar hadis-hadis berkaitan tentang hal tersebut walaupun sahih, katakan. Okey, ataupun buat takwil lain jauh. Kalau takwil lain makbul, tak ada masalah lagi kan. Tak ada masalah. Lagi kena dengan uslub Arab. Itu pembahasan dalam bidang akidah lah. Hal keadaan mereka ialah seperti dalam surah Al-Mudaththir ayat 50-51, ka'annahum humurun mustanfirah, seolah mereka ini sekawan keldai liar yang lari, farrat min qaswarah, larikan diri daripada, dengan ketakutan daripada singa. Ini perumpamaannya akan dijelaskan, insya-Allah akan ada bahagian ini. Baik, salah seorang daripada mereka berkata, berhentilah membaca Al-Quran. Daripada mereka, maksudnya daripada golongan Jahmiyah itu, sebab mereka tidak mahu dengar ayat Quran juga hadis, ataupun mereka rasa berat. Tak boleh ni kita kena faham maksudnya lain. La ikraha fid din contohnya, ataupun inna dina 'indallahil Islam. Takkan begitu je. Contoh, ini bukan Jahmiyah, saya masukkan ayat lain. Ada golongan ini Al-Quran masukkan agama di sisi Allah ialah Islam. Itulah semua agama yang tunduk kepada Tuhan. Tak semestinya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini contoh. Golongan tertentu bila mana dirasa berat, takkanlah inna din indallah Islam. Tuhan kan Maha Penyayang. Tak, orang luar macam mana? Orang luar ni kita boleh tengoklah sudut lain sepatutnya kan. Tapi tidak boleh nak memandai selewengkan makna inna dina 'indallahil Islam itu sebagai menyerah diri semata-mata. Selalu mana-mana ada agama yang menyerah diri kepada Tuhan, walaupun agama itu di luar daripada agama yang diajar oleh Nabi SAW, maka kita pun kata itu termasuk dalam maksud al-Islam dalam ayat itu. Itu contoh. Okey, untuk justify, untuk rubber stamp apa yang telah dipegang, suatu belief atau kepercayaan tertentu, lalu ini sama. Satu golongan ini yang over, satu lagi macam golongan ISIS apa semua, guna ayat Quran untuk perangi non-Muslim yang tidak memerangi mereka. Okey, guna ayat Quran, ambil ayat Quran separuh, perangilah mereka. Sedangkan perangilah mereka yang memerangi kalian. Ataupun ayat-ayat lain, kalau dibaca lanjut, dikaji, memang tidak ada, tak keluar daripada konteks perang. Mesti ada penjelasan tentang golongan apa yang tu, dan juga kalau dibaca secara menyeluruh ayat demi ayat dengan topik yang sama kaitan perang, lalu lagilah kita faham. Contoh ISIS, contoh macam tu juga. Maksudnya dia ada sifat macam golongan munafik ini, sebagaimana sifat yang kita sebut sebentar tadi. Okey, mereka rasa dia nak justify, so dia guna apa-apa ayat Quran yang kalau kita sebut tentang Nabi SAW ni pemaaf, fasfah anhum contohnya, Nabi SAW ni dia punya tindakan kepada golongan yang mempersenda dia, tak payah layan. Sebahagian orang dia nak suruh kita boleh bom orang tu ke, dia kata ini masuk ayat ni, tak masuk macam tu. Okey, lalu dia fahamlah cara lain. Semata-mata dia nak buat keganasan. Ketika ini juga masalah dua-dua pihak. Sama ada golongan yang tahrif dalam erti kata, contohnya yang kita bagi contoh sebentar tadi, inna dina 'indallahil Islam, semua orang yang menyerah diri maksudnya Islam, itu salah. Maksud itu masuk luar agama yang ataupun ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu salah. Begitu juga ISIS menyeleweng. Persamaan mereka ialah menggunakan ayat Quran dan juga agama untuk justify suatu kepercayaan yang mereka sudah pegang dari awal, dan juga mereka dapat sampai daripada luar, daripada apa yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Ini golongan tersebut. Sebagaimana golongan musyrik, bila sebut tentang syirik, perkara yang boleh membawa syirik, mereka kata rasa tak suka dengar. Okey, mereka kata ini bukan syirik, ini sekian-sekian je contohnya kan. Ataupun golongan yang para sahabat Nabi SAW yang mencela dan juga memusuhi para sahabat Nabi SAW, bila dapat
ada nas-nas dalam Quran cukup banyak nas memuji terutama Muhajirin dan juga Ansar bagi contoh. Maka mereka yang mencuba bawa hak para sahabat tersebut, mencela mereka, melaknat mereka dan juga sebagainya, rasa berat untuk ayat bila jumpa ayat macam tu, hadis-hadis begitu, lalu mereka pun mengingkari. Di semua contoh itu merupakan persamaan yang jelas, okey, dengan persamaan dengan sifat golongan munafik tadilah. Ia juga merupakan perumpamaan yang bertepatan dengan apa yang terjadi kepada golongan munafik dalam ayat yang mengumpamakan mereka dengan air. Apabila hati mereka dah sama, maka perbuatan mereka juga sama. Baik. Jadi itu untuk hari ini, insya-Allah kita akan sambung lusa perumpamaan lain pula. Saya akan cover insya-Allah daripada surah Ar-Ra'd dan juga surah Yunus lusa insya-Allah. Hari ini itu saja. Terima kasih. Saya mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan, dan juga saya pun terpaksa start lewat tadi, ada masalah teknikal asal 3.30 3.45, sorry, maaf kita jumpa lagi lusa insyaAllah. Kita sambung, kita cuba habis sampai habis buku ini insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.